supaya kamu akan rasa, baru saya nampak semua gambar. Okay, good. Kamu akan rasa lain tau bila belajar nampak muka kawan, nampak muka cikgu kan. Berbanding kamu nampak skrin sahaja. Okay. Jadi, sebab tu saya memang agak tegaslah pada pelajar untuk on camera. Kecuali memang saya faham bila masalah internet, bila on camera jadi lagging ke semua, tu tak apa, Tapi di peringkat awal, mungkin 5 ke 10 minit awal tu tolong on camera supaya boleh ambil kehadiran. Sebab kehadiran saya memang berdasarkan gambar yang ada pada skrin saya. Okay? So, okay, ada yang baru masuk. Okay, kelas kita tak lama, 2 minggu saja kita akan online. Okay, maksudnya 4 kali perjumpaan kelas. Okay, cuma untuk minggu ini saya tak akan menggunakan keseluruhan masa itu secara online. Okay, sebab minggu ni paper Maths akan untuk pelajar SPM baru akan dijalankan pada hari Khamis ni. Jadi saya ada program dengan pelajar Maths Form 5. Okay. Jadi seperti kamu dah maklum, kamu punya pilihan subjek adalah STEM, kan? Di mana kamu ataupun dulu you adalah sains tulen. You ambil bio, fizik, kimia, admat. Betul? Bio, fizik, kimia dan admat. 4 subjek ni. Okey, jadi kamu tahu berada di kelas ini bererti nama pun matematik tambahan, additional mathematics. Semua orang belajar matematik, kamu belajar matematik tambahan. Bermakna ada ekstra kerja yang perlu kamu lakukan. Okey? Bila kamu dalam kelas ini, sebenarnya peluang masa depan kamu pelbagai. Nak jadi apa pun boleh dalam kelas ni. Tapi bagi pelajar yang memang dah ada cita-cita, contohnya kata nak jadi lawyer, kamu jangan duduk kelas ni. Sebab saya takut kamu tak tercapai cita-cita kamu kalau duduk kelas ni. You nak jadi lawyer, you masuk kelas perniagaan dah boleh dah. Dan pastikan you dapat 7A ke atas. Sebab kalau kamu duduk dalam kelas ni tapi kamu tak skor 4 subjek elective science tu, jadi dia akan mengganggu kamu punya bilangan A. Jadi awak sendiri kena tahu apa cita-cita awak. Kalau kamu kata cikgu saya nak jadi accountant. Okey, kalau awak duduk dalam kelas sains pun sebenarnya awak boleh jadi accountant. Tapi kalau memang awak nak lebih kepada accountant, so baiklah awak pindah ke kelas account. Dan kata tapi cikgu saya nak belajar admat. So ambillah kelas account yang ada admat. Jadi awak sendiri kena tahu apa laluan yang perlu awak lalui untuk mencapai cita-cita awak. Boleh? Okey, so saya kenalkan diri saya Cikgu Zarina. Okey, dan saya merupakan cikgu matematik tambahan yang akan ajar kamu. Okey, biasanya kita akan bawa pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, biasanya cikgu yang sama. Tapi kita tak tahulah akan datang pula macam mana. Biasanya cikgu yang sama. Okey. Dalam matematik tambahan, okey, untuk hari ini saya nak buat pengenalan, saya tak akan ajar terus. Kamu dah dapat buku teks ke matematik tambahan? Dah dapat belum? Belum. Belum. Okey. Matematik tambahan buku teks belum dapat, tak apa, you boleh tengok dalam digital buku teks ada. Jadi nanti untuk pagi ni saya akan go through topik, saya akan cerita serba sedikit pasal matematik tambahan SPM. Tapi nanti kita akan ada juga program pengenalan matematik tambahan untuk keseluruhan pelajar tingkatan 4. Okey. Ada tak pelajar yang memohon MRSM, SBP ke? Kalau ada angkat tangan. Kelas ni biasanya ramai. Ada tak angkat tangan yang memohon ke sekolah-sekolah asrama penuh ataupun MRSM? Ada? Tak ada? Satu, Nur Akram. Seorang. Yang lain? Yang lain tak mohon. Kenapa tak mohon? Loh, mohonlah. Tak dapat cikgu. Oh, dah keluar result tak dapat. Rayuan? Habis Akram ni? Akram dapat. Mana Akram? Akram dapat sekolah mana? Akram? Akram dapat sekolah mana, Akram? Siapa tahu Akram dapat sekolah mana? Dia tak jawab soalan saya.
Oh, tak ada mic. Okey, type lah. Dapat sekolah mana? Sekolah Teknik KL. Bila pergi? Berapa April pergi? 7. Okey. Okey, good luck. Okey, itu pilihan awak. So, tahniah. Sebab Akram ni mungkin dia dah ada cita-cita dia, apa yang dia nak capai teknikal. Teknik KL. Teknik KL ambil kos apa, Akram? Elektrik. Okey. So, siapa yang tak dapat, siapa yang tengah buat rayuan ke, so good luck. Saya doakan jika itu yang terbaik Allah nak bagi pada kamu, semoga Allah permudahkan. Jika tidak, maka awak duduklah di SMK BTP sampai habis. Okey. Jadi dalam matematik tambahan, apa yang perlu kamu ada adalah asas matematik. Asas matematik, algebra, statistik, trigonometri, calculus, semua kena tahu. Cuma yang calculus tu kamu memang akan belajar, hanya belajar dalam matematik tambahan. Okey, so saya akan go through topik. Okey, dalam matematik tambahan, tingkatan 4, tingkatan 5 sama saja. Kamu akan ada dibekalkan satu buku teks dan kamu akan gunakan modul. Okey. Modul ni akan kamu dapatkan daripada cikgu-cikgu. Okey, saya tak jual di koperasi. Uh, Beli melalui cikgu sebab melalui cikgu harga akan dapat lebih murah lah. Okey, jadi dekat sini apa yang perlu awak tahu adalah okey, apakah yang diperlukan dalam matematik tambahan? Okey, semua orang mesti ada kalkulator at least 570 warna hitam. Okey, at least 570 warna hitam. Ataupun siapa yang belum beli, beli yang warna putih. Yang putih tu dia mahal sikit, tapi bila kamu belajar form 5 nanti, ada satu topik tu, pelajar yang ada kalkulator dia tekan je kalkulator. Kalau yang tak ada kalkulator dia kena rujuk satu jadual. Jadual tu kena baca macam tu lah. Jadi siapa yang kalkulator dah rosak ataupun memang nak beli kalkulator, awak beli warna putih. Tapi saya tak dapat tunjuk lah sekarang. Awak carilah Casio warna putih. Nanti nanti saya sharekan gambar. Sekarang ni tak kalkulator tu saya tak buat kalkulator tu lah pula. Yang biasa tu hitam lah 570 570 Casio tu yang biasa. Okey, jangan guna kalkulator yang lain-lain. Ada satu lagi warna pink. Warna pink tu lagi mahal. Pun okey juga yang itu. Warna hitam yang versi baru tu dia punya button dia silver tak silap saya. Tu pun okey. Jangan beli kalkulator yang lain sebab kenapa? Nanti awak akan tanya, "Cikgu macam mana nak guna kalkulator ni?" Sedangkan saya sendiri tak tahu kalkulator kamu macam mana nak gunakan. Jadi tolong beli kalkulator yang kawan sama dengan kawan. Senang kamu nak rujuk. Okey? Itu kalkulator. Buku tadi saya dah kata kita guna satu modul dan kita ada buku teks. So ada dua buah buku. Buku latihan kita ada dua buah buku latihan. Tolong tulis ya nanti saya tanya tak tahu. Okey, buku latihan ada dua seperti biasalah. Satu kalau cikgu suruh hantar, satu lagi akan ada pada kamu. So buku latihan 2, modul 1, buku teks 1. Dan sebenarnya modul ni lebih kepada untuk kamu membuat latihan di rumah untuk praktis balik. Tapi latihan saya akan lebih pada soalan-soalan dalam buku teks dan buku latihan tu juga digunakan untuk menyalin untuk kamu buat latihan daripada soalan modul yang latihan pengukuhan. Modul ni kita gunakan modul tu dekat hujung tu dia ada latihan pengukuhan. Okey, ada latihan pengukuhan untuk setiap topik. Jadi dekat situlah soalan-soalan itulah yang kita akan buat dalam buku latihan. Okey, so itu pasal buku. Ada soalan? Ada apa-apa soalan tak? Senyap. Tak ada ego. Okey, good. Terima kasih atas respon awak. Okey, jadi itu pasal buku. Okey, kemudian saya akan go through topik supaya awak nampak ya apakah topik yang perlu yang akan kamu belajar untuk matematik tambahan tingkatan 4. Sekejap
Okey, nampak tak sekarang yang saya share? Nampak tak? Nampak. Okey. So ini buku matematik tambahan awak. Okey, buku dia sebenarnya cantik depan dia sebab ini first page dia. Kulit depan tu dia tak buat lah. Dia tak tunjukkan dalam ni. So ini buku matematik tambahan yang baru. Kamu adalah pelajar tahun ketiga gunakan buku ini. Okey, apakah tajuk yang ada dalam buku teks itu? Okey, tajuk yang ada di sini kalau awak tengok tajuk fungsi. Fungsi ni persamaan-persamaan je lah. Biasa tak susah sangat pun. Okey, tajuk fungsi bersama bab satu, kemudian diikuti dengan fungsi kuadratik bab 2, ada tajuk sistem persamaan. Sistem persamaan ni kamu akan belajar pasal persamaan serentak. Okey. Then index, set dengan log. Index ni you dah belajar masa level form. Set dengan log adalah benda yang baru untuk kamu. Okey, itu bab yang keempat, dia ada sini. Dan kita tengok kita ada tajuk yang kelima adalah janjang. Nanti kita akan tengok lebih lanjut lah. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kita ada 10 topik untuk tingkatan 4. Diikuti di sini bab yang keenam adalah hukum linear, tajuk dia mudah. Geometri koordinat ni macam persamaan garis lurus, dua garis selari. Selari ni kamu dah belajar. Yang serenjang tu kamu tak belajar. Locus, persamaan locus. Sebelum ni masa level form kamu belajar melakar. Kan? Kamu kena lukiskan locus tu. Kali ni kita mencari persamaan dia. Okey, itu tajuk geometri koordinat, dan bab 8 kita ada tajuk vektor. Vektor ni dulu kalau pelajar yang lama dia diajar masa tingkatan 5. Tapi kamu diajar masa tingkatan 4. So vektor ni pun tak susah. Tingkatan 4 kamu ada 10 topik. Nampak banyak. Tapi sebenarnya 10 topik ni banyak topik yang mudah. Bila tingkatan 4 topik yang mudah, kalau kamu tak kuasai topik tingkatan 4, maka kamu akan parah untuk tingkatan 5. Okey? Dan bab 9 kita ada penyelesaian segitiga. Maksudnya kita akan cari luas segitiga, kita akan cari sudut dalam segitiga, kita akan mencari sisi-sisi dalam segitiga, dan diakhiri dengan soalan bertajuk nombor indeks. Ya. Okey, so itu tajuk-tajuk yang kamu akan pelajari dalam matematik tambahan tingkatan 4. Okey, jadi 10 topik ni, ini merupakan topik-topik yang mudah. Okey, antara topik yang mudah. Jadi nanti kita akan go through untuk setiap topik lebih mendalam. Okey, cuma nanti mungkin susun atur topik, saya tak akan ikut yang dalam buku teks. Mungkin maksudnya ada topik tu dia bab 1 tapi mungkin saya akan ajar kemudian. Contohnya macam tu. Okey, jadi dalam matematik tambahan ni, itu topik-topik yang kamu pelajari. Okey, kamu kena tahu dalam matematik tambahan ada berapa kertas. Ada berapa kertas, siapa dia tahu? Kok ada yang tanya kakak, abang ke? Tahu tak matematik tambahan ada berapa kertas? Siapa tahu tolong respon. Kenalah respon, barulah saya rasa ada manusia di depan saya sekarang. Cepat respon. Alia, tak tahu. Okey. Irlia, tak tahu juga. Ainul Maisara. Okey, Ismail. Oh, nama awak ni Ismail, betul ke? Ejaan awak special betul eh? Ismail. I-S-H, Ismail Adin. Abang. Ya, cikgu. Okey, macam mana? Ada tengok tak? AdMed tu ada berapa kertas? Tak tahu. Tak tahu eh? Adakah korang rela dimasukkan dalam kelab 4B ni? Awak 4B, nama 4B kan? Orang ingat macam kelas nombor 2 kan? 4B ni kelas first tau. 4B ni kelas first. Rela Alhamdulillah. 2 cikgu. Ya? 2. Apa dia?
Paper. 2. Paper. Ya, ada 2. Okey, kita ada 2 paper. Dia sepatutnya awak tengoklah dulu kan. Okey. So, Math ada 2 paper. Kalau Maths pun sama juga, ada 2 paper. Apa beza Maths dengan Maths? Apa beza Maths dengan Maths? Tahu tak? Ok, tak tahu. Okey. Maths lagi susah. Kenapa ambil? Ismail? Maths asas kepada asas. Asas. Okey. Jadi dalam Maths ni bezanya kalau Maths paper 1 ABC. Paper 1 ABC. So boleh tembak lagi kan? So untuk Maths awak buat Maths paper 2 itu Maths paper 1. Jadi awak kena tahulah paper 2 Maths macam manalah pula lagi. Okey. Jadi maksudnya dalam Maths tak ada lagi soalan multiple choice. Soalan apa pilihan yang ada A, B, C, D. Ada 4 pilihan jawapan kan? Soalan objektif. Maths tak ada. Maths semua subjektif, kena ada jalan pengiraan, okey, yang diambil kira 100%. Kalau dulu makin skim untuk paper yang lama, dalam sukatan yang lama, Maths paper 1, pemeriksa cuma tengok pada set soalan, jawapan. Jawapan betul je, terus dah bagi markah betul. Full mark terus. Tapi sekarang, no. Dia buat macam marking paper 2. Di mana dia tengok dulu jalan kerja awak. Kalau jalan kerja awak okey, barulah awak okey. Barulah awak dapat markah penuh. Okey, itu untuk Maths. Jadi, dia masih ada kertas 1, ada kertas 2. Bezanya kertas 1 dia bukan lagi soalan objektif. Kemudian kertas 1 dia ada 2 bahagian. Ada 2 bahagian. Kertas 1 ada 2 bahagian. Ada bahagian A, ada bahagian B. Kertas 1, 2 bahagian, bahagian A, bahagian B. 2 bahagian ni, kamu akan diberi 100 markah. Okey, sorry. Kertas 1, 80 markah. Kertas 1, 80 markah. Kertas 2, dia ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian C, kita ada 4 soalan, pilih 2. So, 20 markah. Okey, bahagian B ada 4, pilih 3. 30 markah. Jadi bahagian B dengan C dah ada 50 markah. Bahagian A akan ada 50. Jadi total kertas 2 ada 100 markah. Nanti saya akan combine pelajar tingkatan 4 semua. Saya akan buat penerangan lebih lanjut untuk AdMed. So sekarang ni saya cerita pada kelas kamu. So saya cakap je lah, saya tak payah tunjuk slide dia. Sebab slide tu nanti saya akan tunjuk masa taklimat mata pelajaran. Okey. Kemudian maksudnya itu gambaran yang kamu dapat. Jadi pelajar sebenarnya untuk matematik tambahan, markah yang dia peroleh adalah 180 markah. Jadi nanti markah tu per 180 darab 100. Kalau matematik dia per 140. Sebab paper 1 100, paper 1 40 markah, paper 2 100 markah. Jadi total adalah 140. Okey. Dalam AdMed totalnya ialah 180. AdMed ni kertas dia, kertas 1, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. 2 jam untuk menjawab satu set kertas 1 dan 2 jam 30 minit untuk set kertas 2 yang 100 markah. Jadi total ada 2 paper, dalam masa totalnya adalah 4 jam 30 minit untuk kamu menjawab kertas 1 dan kertas 2, di mana markah yang kamu peroleh adalah 180 markah. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada setakat ni? Okey.
Kalau tak ada, okey. Jadi kita akan tengok sedikit. Okey, kita tengok sedikit. Sekejap ya. Okey. Seperti saya maklumkan tadi, kita ada 10 topik, dia bermula dengan tajuk fungsi. Okey, ini rumus. Maksudnya dalam kamu belajar, dia ada formula. Tapi formula ni tak semua formula ini diberi dalam peperiksaan. Formula diberi dalam peperiksaan sekarang ada 24 formula saja. Jadi kalau tengok ini adalah antara formula yang kamu kena tahu untuk tingkatan 4. Jadi ada formula yang perlu dihafal sebab tak diberi dalam buku soalan. Set soalan nanti tak ada formula. Okey, jadi kita tengok bab 1 adalah fungsi. Okey, ini yang dikatakan fungsi. Okey, fungsi ni kita akan kenal dulu. Okey. Jadi awak tengok dekat sini, dia kata, kita tengok apakah yang dikatakan fungsi. Dalam kehidupan seharian terdapat banyak kuantiti yang bergantung kepada satu atau lebih pemboleh ubah. Teliti dan fahami situasi yang berikut. Okey. Maksudnya nak buat sesuatu tu bergantung. Contohnya kalau kamu nak jahit baju, kamu kena bergantung dengan bekalan benang, kain, kan? Yang boleh membantu kamu menghasilkan sehelai baju. Jadi dia kata ada. Okey. Jadi kat sini kalau awak tengok, okay, dia kata anda bekerja sebagai juruwang sambilan dan anda dibayar RM80 sehari. Jumlah upah yang diperoleh ditentukan oleh bilangan hari anda bekerja. Jadi dekat sini, awak punya gaji bergantung kepada bilangan hari. Itu yang dimasukkan sesuatu tu kamu akan dapat hasilnya bergantung pada sesuatu pemboleh ubah. Pemboleh ubah kita apa? Bilangan hari. Jadi contohnya persamaan yang saya boleh wujudkan dekat sini adalah 80 darab dengan bilangan hari. Bilangan hari tu mungkin kita boleh gunakan X. So kat sini persamaan dia, ungkapan dia adalah Fx sama dengan 80X. Jadi kalau dia kerja 2 hari, 80 kali 2, RM160. Kalau dia kerja 20 hari, 80 kali 20 dapat RM1,600 macam tu. Okey, itu yang dimasukkan bergantung pada pemboleh ubah. Dan dia kata anda membeli durian di sebuah gerai jika harga sekilogram adalah RM8, jumlah wang yang perlu dibayar bergantung kepada jisim. Jadi RM8 darab dengan X. X tu jisim dia. Kalau 3 kilo, 8 kali 3. Jadi kena bayar RM24 macam tu. Faham? Boleh? Okey tak? Okey, go. Okey. Ya, mudah lagi ni, mudah lagi. Dia kata menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik dari grafik. Maksudnya kita buat gambar. Dia kata perhatikan graf Y sama dengan 2X tambah 1. Hubungan antara nilai 1 pada paksi X dan nilai 3 pada paksi Y boleh ditulis sebagai 1, 3. Maksudnya dari 1 dia bagi 3. Nampak ni? Ini 1. 1 dia bagi 3. Kalau 3, 3 dia bagi 7. Kalau 5, 5 dia bagi 11 dan seterusnya. Jadi dia bergantung pada nilai di sini. Dalam hal ini kita boleh katakan bahawa 1 dipetakan kepada 3. 1 dipetakan kepada 3. Ataupun 1 adalah objek kepada 3. Ataupun 3 adalah image kepada 1. Dia terbalik. Apa dia objek, apa dia image. Nanti kita kenal benda ni. Okey. Ataupun saya boleh buat dalam graf. Ataupun kamu juga boleh tukar dia dalam arrow diagram. Iaitu gambar rajah anak panah. Gambar rajah anak panah ni kamu dah biasa dengan bentuk lonjong macam ni kan, oval kat sini. Dia tak kisah. Ada soalan nanti dia guna segi empat. Ada soalan dia gunakan garisan. Jadi tak kisah macam mana. So maksudnya 135 ada juga yang buat
Dia buat garis, sini 1, sini 3, sini 5. Sini 3, sini 7, sini 11. So maksudnya 1 dengan 3, 3 dengan 7, 5 dengan 11. Macam ni pun boleh. Ada juga buat dalam petak. Tak ada masalah lah. Itu lukisan dia saja, tak ada masalah. Jadi nanti dekat sini semua ni anak panah ni kita akan nampak. Dia ada satu titik, dia pergi ke satu titik. Anak panah satu. Ada satu titik, dia cabang kepada dua. Ada satu titik, dia cabang kat sini jadi macam ni. Pun ada juga. Okay. Jadi ini satu titik, satu titik. Satu objek, satu image. Satu objek ada dua image. Ini ada dua objek, satu image. Okay. So itu hubungan yang kita akan tengok nanti. Faham? Okay, jadi kat sini kalau awak tengok, dia kata jika F menandakan fungsi X135. X kamu adalah 135. Y kita apa? Y kita adalah 317. 1 bagi 3, 3 bagi 7, 5 bagi 11. 1 bagi 3, 3 bagi 7, 5 bagi 11. Jadi dekat sini kamu boleh keluarkan hubungan. Macam mana 1 boleh jadi 3? Ada pelajar kata mungkin 1 darab 3. Maksudnya 1 tu X. So dia buat 3X. 3X maksudnya 3 darab 1. Yes, betul. 3 darab 3, 9. Tapi kat sini 7. 3 darab 5, 15. Kat sini 14. Jadi maksudnya kamu kena tahu nak gunakan. So kalau tengok kat sini dia buat 2X tambah 1. 2X tambah 1 maksudnya ialah 2X. X ni 1. 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. 2 darab 5, 10. 10 tambah 1 ialah 11. Maka kamu dapatlah persamaan dia digunakan adalah 2X tambah 1. Faham? Okey tak? Okey. Okey. Kalau tak okey bagi tahu terus tahu. Okey. So itu dia. Cikgu. Ya, ya. Cikgu, ulang lagi sekali. Okey. Maksudnya dekat sini awak tengok 1 dia bagi 3. 3 bagi 7. Ni ada kat sini. 1 bagi 3, 3 bagi 7, 5 bagi 11. Jadi dari 1 macam mana bagi 3? Mungkin belajar kata, oh 1 darab 3 cikgu. Kalau kamu tengok 1 darab 3 betul 3. 3 pun mesti darab 3. 3 darab 3, 9. Kat sini 7. 5 darab 3, 15. Kat sini 11. Maksudnya kamu tak boleh guna hukum 3 darab X. Kamu kena cari lain. Maksudnya kamu kena pandai cuba-cuba. Jadi kat sini kalau tengok dia buat apa? Okey, dia buat kat sini adalah 2X tambah 1. Kenapa? Sebab kamu masukkan X. Maksudnya kat sini, yang ini kamu kena pandai carilah. Kamu kena pandai agak sendiri. Kamu kena tahu apakah yang kamu nak gunakan. Jadi contoh dekat sini dia bagi 2X tambah 1. Kita cek. 2X. X ni 1. 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3. Yes, boleh. 2 darab 3, 9. 9 tambah 1, 7. 2 darab 5, 10. 10 tambah 1, 11. Jadi maksudnya arrow diagram ni atau gambar raja anak panah ni kamu boleh gunakan persamaannya 2X tambah 1. Cuba tengok ni. Dari 2 pergi 8. Apa nak buat? Tengok dekat contoh 1. Dari 2 pergi 8. So, apa hubungan dia gunakan? Darab 4. Darab 4. So, kita akan buat Fx. Kita akan tuliskan Fx sama dengan 4x. Kita semak. 4 kali 2, 8 betul. 4 kali 5, 20 betul. 4 kali 6, 24 betul. Yes. Maksudnya 4x boleh gunakan dekat sini. Faham? Okey, B? B apa jawapan B? Okey dah. Apa yang B tu agak-agak? Dari 4 bagi 2. Apa nak buat?
Siapa tahu? Dari 4 macam mana boleh jadi 2? Dari 8 macam mana boleh jadi 2? Bahagi 2. Okey, awak kata bahagi 2. Kita bahagi 2 eh. 4 bahagi 2 betul. 8 bahagi 2 tak dapat. 18 bagi 2 dapat sini, tak dapat sini. Jadi dia tak memenuhi syarat. Jadi maksudnya dekat sini awak kena pastikan ungkapan yang awak dapat itu mesti memenuhi syarat. Maksudnya boleh digunakan untuk semua persamaan. Okey? Jadi kalau awak tengok contoh satu dekat sini, okey dia kata hubungan ini adalah fungsi kerana sorry. Sekejap ya. Alhamdulillah. Okey, jadi kat sini kita keluarkan persamaan dia. Okey, dalam kes yang ini tadi, okey sorry sebab soalan nak hubungan je sebenarnya. Kita akan tengok hubungan. Adakah hubungan yang berikut suatu fungsi? Jadi hubungan ni dia ada 4 jenis. Okey, apa hubungan dia? Iaitu one to one atau satu ke satu. One to many atau satu bagi banyak. Many to one, many banyak ke satu ataupun many to many. Okey. Dari 4 jenis hubungan dekat sini, dia cuma ada 2 saja hubungan yang dikenali sebagai fungsi. Apa 2 tu? Iaitu one to one, many to one. Jadi kita tengok one to one, satu pergi satu kan? Satu titik pergi satu, satu. So ini adalah fungsi. Yang ini many to one. Kenapa? 4 pergi 2. 8 juga pergi 2. 8 pergi 3, 3 pergi ke 8. Jadi adakah soalan yang B ini fungsi? Fungsi ke bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Sebab satu ke banyak. Okey, kat sini kalau awak tengok soalan B dia adalah ni. Nampak tak ada 1 pergi ke 2. Ada many, one to many. Bila dia ada banyak image, maka dia bukan kat situ dia bukan suatu fungsi. Faham? Jadi awak kena ingat, fungsi hanya bila awak tengok one to one ataupun many to one. Itu saja fungsi. Yang lain dia bukan. Faham? Sekejap ya. Alamak. Ish. Ada orang baru masuk. 35. Okey, sikit lagi. Jap. Okey, jadi tak ada buku teks tak apa. Siapa tak ada buku teks tak apa. Sekarang awak tengok, awak screenshot pun boleh. Okey, saya nak awak buat yang ini. Alamak. Dia laju sangat. Okey, latih diri. Siapa yang awak boleh rujuk buku teks digital. Okey, dekat sini. Sekejap Dia lari bawah. Saya cuma nak kamu tahu mana yang dikatakan fungsi. Okey, suatu fungsi hanya bila dia menyentuh pada satu titik. Image dia satu. One to one ke, many to one ke, itu saja fungsi. Jadi awak tengok latih diri 1.1 nyatakan sama ada hubungan berikut ialah fungsi atau bukan, berikan alasan. Buat soalan ini. Boleh? Buat soalan ini. Boleh tak? Boleh. Okey, senang je. Okey, screenshot soalan tu buat dalam kertas dalam awak punya modul. Alamak. Dalam modul pula. Dalam buku latihan awak. Sekejap Sekejap ya. Tak ada bawah pula. Cukup lah. Saya ingat nak tambah ni tapi tak boleh.
Okey, jadi dekat sini kamu buat dulu latih diri 1.1 sekadar untuk menyatakan sama ada hubungan berikut ni fungsi ataupun bukan. Kalau dia fungsi ke, dia bukan fungsi ke, awak kena bagikan alasan. Sebab soalan naik sekarang, kalau dulu dia tanya je fungsi atau bukan. Sekarang dia bagi justifikasi. Kamu kena huraikan kenapa dia tu fungsi. Faham? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, banyak ke soalan? Sangat sedikit kan? Baru pengenalan. Jadi saya nak awak buat latihan tu, okey, buat dalam buku latihan. Buku latihan semua dah ada dah? Dah ada dah buku latihan? Dah. Okey, dah good. Dah. So, buat dalam buku latihan, buku 1. Nanti datang sekolah kita terus akan menggunakan modul juga So, alhamdulillah ada 34 orang. Cikgu saya tak ada buku. Buku apa tak ada Irdina? Irdina tak ada buku apa?